Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lunsinus Honong bin Lunsin, nomor metrik 241979, akan membentangkan pengenalan pengurusan bagi subjek pengantar pengurusan. Oke, pengurusan merupakan satu proses sosial yang selaras dengan perkembangan manusia dan komuniti di sekelilingnya. Pengurusan boleh dikaitkan daripada pengurusan sesebuah keluarga, komuniti atau organisasi hinggalah kepada pengurusan sebuah negara. Pengurusan terdiri daripada 3 elemen utama, yaitu pengurus, organisasi, dan tata cara atau garis panduan pengurusan. Ketiga-tiga elemen ini bergantung antara satu sama lain dan mempunyai hubung kait yang seimbang. Pengurusan dikendalikan oleh pengurus yang ada kalanya bertindak sebagai mastermind, dan pada satu keadaan yang lain pengurus juga bertindak sebagai pelaksana. Sebagai mastermind, pengurus bertindak memimpin kelompok subkoordinat yang bertindak menterjemah segala visi, misi, dan objektif dalam bentuk pelaksanaan yang akan dijalankan mengikut jadual perancangan yang digariskan. Usaha untuk mengarah dan memantau perkembangan proses pelaksanaan dikendalikan oleh pengurus dengan pendekatan yang subjektif berdasarkan gaya kepimpinan dan kemampuan memanipulasikan kebolehan berkomunikasi yang unik dan yang tersendiri. Sebagai pelaksana, pengurus perlu membimbing dan pada masa yang sama bergerak seiring bersama untuk melaksanakan visi, misi, dan objektif yang telah ditetapkan. Sebagai mastermind maupun pelaksana, pengurus harus bertindak berdasarkan tata cara dan garis panduan yang telah ditetapkan. Garis panduan atau tata cara berkenaan sama ada berasaskan contoh dan garis panduan dari organisasi lain maupun idea pengurus itu sendiri, ataupun ia digubal dengan persetujuan kolektif antara pengurus dan subordinat. Pengurus biasanya mempunyai kuasa bagi membolehkannya melaksanakan tanggung jawabnya mengemudi organisasi di samping menjalankan fungsinya mengetuai subordinatnya. Kuasa diperolehi sama ada sumber perundangan seperti mana yang ditetapkan oleh perlembagaan yang digubal semasa organisasi ditubuhkan, atau kuasa diberikan dengan persetujuan kolektif semua ahli dalam organisasi tersebut. Kuasa yang ada pada pengurus secara idealnya dibayangi oleh etika yang sekiranya dikendalikan dengan baik dan menghormati the spirit of ethics, akan menjadikan pengurus melihat mengemudi organisasinya dengan adil, penuh hormat, dan berwibawa. Definisi pengurusan. Terdapat banyak definisi yang diperkenalkan oleh pakar-pakar dalam bidang pengurusan. Antara definisi yang ringkas dan mudah dipahami ialah pengurusan melibatkan proses perancangan, penyusunan, pengarahan dan pengawalan usaha-usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan semua sumber organisasi secara cekap dan berkesan bagi mencapai matlamat organisasi. Muhammad Fuad Sa'dan, 2005. Umumnya, POLC ialah P. Planning, merancang, O. Organizing, mengelola, L. Leading, memimpin, dan C. Controlling, mengawal. Merujuk kepada ensiklopedia bebas Wikipedia, pengurusan terdiri daripada pengarahan dan pengawalan sebuah kumpulan yang terdiri daripada satu atau lebih orang atau entiti untuk tujuan menyelaraskan dan mengharmonikan kumpulan tersebut untuk mencapai sesuatu matlamat. Ia seringnya merangkumi sumber-sumber manusia, kewangan, teknologi serta juga sumber semula jadi.
Pengurusan juga boleh merujuk kepada seseorang atau sekumpulan orang yang menjalankan fungsi pengurusan. Ahmad Attori Husin 1991 menyatakan bahawa pengurusan adalah sebagai seni untuk mencapai sesuatu melalui orang lain. Free Content Encyclopedia Wikipedia menyatakan pengurusan boleh ditakrifkan berdasarkan fungsinya sebagai tindakan yang mengukur sesuatu kuantiti pada tempoh-tempoh yang tetap dan berdasarkan kepentingan mengubah suai rancangan asal ataupun tindakan untuk mencapai maklumat yang dirancang. Muhammad Fuad Sa'dan 2005 menyatakan bahawa pengurusan adalah proses merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal daya usaha anggota organisasi dan menggunakan sumber-sumber lain dalam organisasi bagi mencapai matlamat organisasi yang ditetapkan. Malik Ibrahim 2008 merumuskan pengurusan adalah aktiviti perancangan dan pergerakan atau panduan oleh sesuatu perusahaan atau organisasi berhubung dengan segala kaedah-kaedah, peraturan-peraturannya, juga tanggungjawab dan tugas-tugas kaki tangannya itu. Definisi organisasi. Sesebuah organisasi dapat ditakrifkan sebagai sekumpulan manusia yang bekerja sama untuk mencapai matlamat individu, kumpulan, dan organisasi itu sendiri. Dalam arti kata lain, organisasi ini ialah satu unit sosial di mana manusia di dalamnya akan sentiasa berhubung dan berkomunikasi dalam menjalani peranan. Di dalam sebuah organisasi memerlukan penyatuan usaha pekerja bagi menjamin pencapaian matlamat. Sekiranya tiada penyatuan dan perpaduan di kalangan mereka, maka aktiviti dan operasi organisasi ini tidak akan berjalan dengan lancar kerana halangan-halangan ini. Hubungan yang baik dan mantap dapat menjamin pergerakan organisasi yang lebih dinamik. Sempurna dan tersusun. Penyelarasan melalui peraturan prosedur yang dibuat dapat meningkatkan hubungan antara satu fungsi dengan satu fungsi yang lain dan di antara individu. Dalam organisasi ini selalunya pengurusan atasan sesebuah organisasi akan menentukan hala tuju organisasi tersebut melalui penetapan tujuan, matlamat dan strategi untuk mencapai matlamat tersebut. Organisasi ini tidak sahaja tertaluk kepada syarikat perniagaan, bahkan ia merangkumi syarikat bukan untuk, badan kerajaan, badan berkanun, badan bukan berkanun, organisasi bukan untuk, persatuan, kelab dan pelbagai konfigurasi kumpulan manusia. Ciri-ciri organisasi. Sesebuah organisasi yang telah dibentuk akan melambangkan identitinya yang tersendiri. Misalnya, sebuah pusat pengajian tertinggi termasuk politeknik seharusnya melambangkan tempat untuk menimba ilmu sebagai sebuah pusat penyelidikan, dan juga sebagai sebuah institusi yang memberi perkhidmatan dan sumbangan kepada masyarakat, sama ada dalam bentuk bimbingan atau khidmat nasihat dan pengajaran dan pembelajaran lain. Untuk mencerminkan identiti atau nilai-nilai tinggi sebagai sebuah menara gading, universiti hendaklah memainkan peranan yang diharapkan oleh masyarakat kampus khususnya dan masyarakat awam-awamnya. Dengan demikian, fungsi sesebuah universiti itu didapati berbeza daripada organisasi lain yang mempunyai objektif tertentu. Dalam sebuah organisasi, sama ada kecil atau besar, ia mempunyai hierarki atau tingkat autoriti. Jika dibandingkan antara kedua-dua organisasi kecil dan besar, sudah tentu ia berbeza dari segi bilangan hierarki aktiviti dan bilangan kaki tangan pengurusan pada setiap tingkat. Misalnya, organisasi besar mungkin mempunyai lebih daripada 3 tingkat autoriti, dan setiap tingkat autoriti itu akan mempunyai lebih daripada 3 atau 4 pegawai yang bertanggungjawab kepada ketua-ketua mereka yang berada pada peringkat yang lebih tinggi. Di dalam sebuah organisasi, terdapat pembahagian kerja berdasarkan jenis pekerjaan atau bahagian yang diwujudkan. Pada umumnya, organisasi pembuatan mewujudkan bahagian-bahagian seperti bahagian pengeluaran dan pentadbiran. Di bahagian pentadbiran terdapat beberapa unit lain seperti personal, pemasaran dan kewangan. Organisasi yang mempunyai 3 bahagian itu beroperasi secara pembahagian kerja mengikut tanggungjawab yang tertentu. Visi jabatan ini ialah memberi perkhidmatan biopsikososial dan kebajikan yang berkualiti serta beretika ke arah peningkatan kefungsian sosial dan kesejahteraan hidup pesakit. Misi jabatan ini ialah berusaha menolong pesakit mengatasi masalah biopsikososial dan kebajikan melalui perkhidmatan sokongan terapi dan bantuan praktikal
yang diperlukan pesakit dengan menekankan penglibatan pesakit, keluarga dan masyarakat agar pesakit menjadi anggota yang proaktif dan berdikari sesuai dengan keupayaan mereka. Bagi memenuhi tugasan ini, kumpulan kami telah memilih Jabatan Kerja Sosial Perubatan Hospital Queen Elizabeth. Jabatan ini merupakan salah satu hikmat sokongan klinikal di hospital tersebut yang menggunakan strategi bekerjasama dengan pasukan rawatan yang lain secara interdisciplinary, teamwork approach, serta strength approach supaya dapat memberikan perkhidmatan yang komprehensif dan berkesan kepada para pesakit di hospital ini. Objektif jabatan ini ialah memberikan perkhidmatan biopsikososial dan kebajikan spesifik kepada pesakit dan bekerjasama dengan disiplin-disiplin lain yang ada di hospital Queen Elizabeth ini secara pendekatan kumpulan, supaya dapat memberikan perkhidmatan yang lebih komprehensif dan berkesan kepada para pesakit di hospital ini. Seterusnya ialah fungsi-fungsi pengurusan. Jika kita perhatikan, pengurusan dilihat sebagai satu proses yang melibatkan fungsi keempat-empat elemen, iaitu merancang, mengelola, memimpin dan juga mengawal. Fungsi-fungsi elemen inilah yang menentukan berjaya atau tidak sesuatu organisasi ke arah mencapai matlamat organisasi. Di sini kami akan menerangkan bagaimana fungsi-fungsi setiap elemen memainkan peranannya ke arah pencapaian matlamat organisasi Jabatan Kerja Sosial Perubatan di Hospital Queen Elizabeth tersebut. Yang pertama ialah merancang, planning. Merancang ialah satu proses yang berterusan dalam menentukan apa yang perlu dibuat pada masa hadapan, iaitu matlamat organisasi di mana ia perlu membuat persediaan in advance laluan yang perlu diikuti. Ia melibatkan perkara-perkara kritikal seperti dasar organisasi, objektif, prosedur dan juga polisi. Perancangan yang agresif melibatkan pengumpulan data atau maklumat dan penganalisaan yang teliti bagi membuat jangka masa depan di mana ia melibatkan what if. Kepentingan merancang di dalam organisasi adalah bagi mengenal pasti bagaimana organisasi mendapatkan dan menggunakan sumber. Selain daripada itu ialah mengenal pasti aktiviti-aktiviti yang perlu dilakukan dan juga mengawal aktiviti-aktiviti pengurusan dan berkesan dengan berkesan. Jabatan ini mengekalkan sistem jaringan kerjasama sama ada dengan multidisiplin di peringkat hospital, agensi kerajaan, agensi bukan kerajaan dan juga orang perseorangan bagi tujuan membantu serta mencari jalan penyelesaian dalam mengatasi masalah sosial pesakit. Skop perkhidmatan. Skop perkhidmatan adalah merangkumi perkhidmatan pesakit luar, klinik pakar. Yang kedua, perkhidmatan pesakit dalam wad. Ketiga, perkhidmatan klinik kesihatan berhampiran. Dan juga yang keempat, perkhidmatan lawatan pakar ke hospital luaran. Okey, seterusnya jenis perkhidmatan yang disediakan. Okey. Terdapat dua jenis perkhidmatan yang disediakan, iaitu perkhidmatan terapi sokongan dan juga perkhidmatan bantuan praktik. Perkhidmatan terapi sokongan ini melibatkan khidmat perundingan sokongan, emosi dan juga intervensi krisis. Dalam mengendalikan kes terapi sokongan ini perlu dijalankan teknik dan metodologi kaunseling dan memerlukan jaringan kerjasama dengan pelbagai disiplin profesion perubatan, agensi kerajaan dan bukan kerajaan seperti komuniti setempat. Jenis-jenis kes tersebut ialah kehamilan tanpa nikah kanak-kanak, remaja atau dewasa, sokongan emosi pesakit, masalah penjagaan paliatif, kes keganasan rumah tangga dan banyak lagi. Okay, yang kedua ialah perkhidmatan bantuan praktik. Ia merupakan perkhidmatan memproses permohonan bantuan kewangan, perancangan discharge atau mengesan waris dan penempatan institusi.
Proses ini dilakukan sama ada untuk melengkapkan proses rawatan, pemulihan maupun discharge dengan meneruskan rawatan di rumah sebagaimana yang disyorkan oleh pasukan perubatan. Antara jenis-jenis kes tersebut ialah pembelian alat perubatan, peralatan rehabilitasi, pemakanan khas dan juga ubat-ubatan rawatan. Lain-lain lagi ialah bantuan sarah diri, bantuan tambang hadir, rawatan susulan, perancangan discharge dan juga kes terdampar iaitu tiada tempat tinggal. Fungsi pengurusan yang seterusnya ialah mengelola atau organizing. Pengorganisasian merupakan satu proses penyusunan, pengagihan, authority, sumber manusia serta bukan sumber manusia dalam menjalankan aktiviti pengurusan untuk mencapai matlamat pengurusan. Melalui fungsi ini, seseorang pengurus itu dapat menentukan kerja-kerja yang hendak dilakukan dan bagaimana pengurus itu mengumpulkan semua tugas itu menjadi satu pekerjaan dan bagaimana seseorang pengurus itu dapat mengklasifikasikan serta menentukan tugas-tugas menjadi unit-unit di bawah satu organisasi. Fungsi pengurusan seterusnya ialah memimpin ataupun leading. Memimpin merupakan satu proses mempengaruhi, memberi panduan, memberi motivasi kepada pekerja dalam melakukan aktiviti-aktiviti dalam melaksanakan dan mencapai matlamat organisasi. Melalui kepimpinan, seorang pengurus yang cekap dapat membentuk suasana kerja yang lebih sesuai dan kondusif serta dapat memastikan semua pekerja mencapai prestasi kerja yang baik dan dapat mencapai matlamat objektif organisasi. Penglibatan pekerja dalam pengurusan organisasi adalah sangat penting karena melalui proses tersebut, semua pekerja akan memahami tugas-tugas mereka. Penglibatan pekerja dalam aspek pengurusan akan mengurangkan penentangan terhadap prosedur kerja di mana semua pekerja akan dapat membuat penyelesaian serta membuat keputusan bersama. Penglibatan semua kaki tangan Jabatan Kerja Sosial Perubatan Hospital Queen Elizabeth adalah sangat digalakkan dalam isu-isu yang ada dalam organisasi mereka. Semua masalah dan isu-isu yang terdapat dalam organisasi mereka hendaklah disuarakan kepada pihak atasan agar semua permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara bersama dan telus. Namun demikian, semua masalah-masalah dan isu-isu yang dibangkitkan oleh orang bawahan akan diambil kira dan tidak akan berpihak sepenuhnya kepada orang atasan. Dengan cara tersebut, semua isu-isu dan masalah-masalah dapat diselesaikan bersama. Pengurusan adalah satu bidang yang luas merangkumi bidang-bidang sains sosial seperti sosiologi, antropologi, sains politik, ekonomi dan juga psikologi. Kemahiran di dalam pengurusan bukan sahaja boleh diperolehi melalui bacaan dan kepahaman tentang konsep dan prinsip-prinsip yang telah dikemukakan di dalam buku-buku teks. Malahan kemahiran ini dapat diperolehi melalui pengalaman yang dialami oleh pihak pengurusan semasa menjalankan tugas. Peranan pengurus bukan sahaja tertumpu kepada aspek pengawasan dan pengawalan kaki tangan, bahkan ia juga merangkumi tugas yang tidak tercatat di dalam gambaran tugasnya, seperti peranan sebagai penyampai maklumat atau sebagai pendorong kaki tangan atau sebagai seorang pemimpin atau tokoh. Dapat disimpulkan di sini perubahan amat perlu dilakukan bagi merancang pertumbuhan dalam organisasi di samping memotivasikan kumpulan yang memainkan peran penting dalam menggerakkan organisasi. Namun begitu, dalam usaha menjana sebuah perubahan yang berkesan, faktor dalaman dan luaran perlu dikaji dengan lebih teliti agar pembaharuan yang coba dilakukan berjaya mencapai matlamat yang diharapkan. Perubahan pada dasarnya ditujukan untuk memberi impak yang positif bagi pertumbuhan dan perkembangan organisasi.